Periksa terlebih dahulu sebelum Anda melabur. Bagaimana untuk memastikan pelaburan Anda adalah pelaburan yang berlesen? Apa yang Anda perlu buat? Anda hanya perlu ke Google Chrome dan typekan sc.com.my, tulis alert list. Ia akan membawa Anda ke capaian investor alert list. Okey, kita buka tengok. Investor Alert List merupakan senarai amaran pelabur yang dibentuk ataupun dibina khusus bagi memberi amaran kepada pelabur tentang skim-skim tidak berlesen. Ada banyak skim tidak berlesen dan pelabur seharusnya mengesahkan sama ada ianya berlesen atau tidak. Ya. Jadi caranya senang. Bagi sedikit masa, pergi ke platform tadi, Google tadi tu, type sc.com.my alert list, dia akan keluar, akan bawa anda ke tapak ini. Okey, kalau anda tengok di sini ni, senarai ini akan memberi senarai-senarai syarikat yang didapati menawarkan aktiviti-aktiviti yang berada di bawah kawal selia SC, yang di mana mereka ni tidak berlesen. Okey. Apa dia aktiviti di bawah kawal selia Suruhanjaya Sekuriti tadi? Urus niaga saham, urus niaga derivatif ataupun pasaran niaga hadapan ataupun futures, menguruskan dana, maknanya ambil duit orang dan bawa labur sana sini, khidmat nasihat korporat keuangan, khidmat nasihat pelaburan, jadi orang yang bagi nasihat, contohnya beli saham A, beli saham B, jual A, jual B, ya, perlu ada lesen. Financial planning, ini perancangan keuangan juga perlu ada lesen, dan urus niaga private retirement scheme atau skim pesaran swasta. Dan seterusnya, individu-individu juga perlu mempunyai lesen jika sekiranya mereka terlibat dalam recognized market aktiviti, contohnya ECF, equity crowdfunding, pendanaan dan rakan setara, P2P, peer-to-peer financing, digital asset exchange, ya, maknanya urus niaga, menjalankan, menawarkan urus niaga cryptocurrency, ya, perlu ada kelulusan pihak SC, ya, menawarkan dan seterusnya dari ini, menawarkan saham, ya, perlu ada kelulusan dan pengesahan pihak SC. Dan kesalahan juga macam yang diletakkan di sini ialah mereka-mereka syarikat, individu atau entiti yang menyalahgunakan logo SC dan memberi gambaran yang mereka ni mendapat kelulusan SC, ya, ini satu kesalahan. Okey, senarai alert list SC ni bermula dengan, kalau kita tengok bahagian atas ni ialah yang baru diletakkan kebelakangan ni lah, mungkin sebulan atau 2 bulan ni baru diletakkan. Dan anda tengok dia ada 3 kolom di sini. Kolom pertama, nama laman sesawang skim tersebut, nama produk pelaburan skim tersebut, nama skim tersebut, ataupun nama individu yang menjalankan perkhidmatan yang tidak berlesen. Kolom tengah ni, bahagian atas ni, ini merupakan jika sekiranya mereka mempunyai premis perniagaan, ada alamat pejabat mereka di mana. Dan ini merupakan alamat sesawang mereka, dan ini tahun di mana skim ini diletakkan dalam senarai alert list. Yang paling kanan adalah apakah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka, ya, carrying on unlicensed capital market activities, misrepresentation, misuse of SC's name and logo, ya. Dan kalau kita tengok di bawah tadi tu, potential clone entity, okay, ada banyak lagi. OSIS Investment Limited Asia, ya. Kenapa dikatakan potential clone? Kerana apa? OSIS Investment Limited Asia ni wujud, tetapi ada individu yang tidak bertanggungjawab yang menawarkan skim pelaburan yang kononnya mereka ni mewakili OSIS Investment Limited Asia. Dan selalunya skim macam ni, bila wang bertukar tangan, dia tidak pergi ke OSIS Investment Limited Asia,
dia pergi ke tangan individu, pergi ke akaun individu yang kononnya akaun broker, dan akaun tadi itu merupakan apa yang kita panggil sebagai akaun kaldai. Ya. Dan tengok di sini kesalahan possible clone operating, ya, maknanya kemungkinan ini adalah merupakan clone. Kerana apa? Overseas Investment tak tahu menahu tentang mereka, tidak pernah memberi kuasa kepada mereka. Kesalahan seterusnya, carrying on unlicensed capital market activities, dealing in securities. Dan dalam kes ini juga mereka didapati oleh pihak SC menggunakan nama SC, mengatakan SC memberi kelulusan kepada mereka. Itu kesalahan lah, ya. Dan seterusnya, potential clone ada banyak sini. Alserah Trading Limited, tahun bila baru dimasukkan ni. Kesalahan dia apa? Carrying on unlicensed capital market activities of dealing in securities and derivative. Ada banyak lagi, Ava Trade lah, apa semua. Ini semua tidak berlesen dengan SC. Dan senarai yang di bawah ini ialah senarai digital asset. Maknanya kalau urus niaga yang ditawarkan tadi itu ialah urus niaga yang melibatkan cryptocurrency, bitcoins, ya, atau melibatkan digital asset exchange, ya, ataupun initial coin offering, ya. Ini senarai kat sini nih, ya. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan digital asset akan diletakkan dalam senarai khusus lah, ya, dia tak campur dengan yang lain. Tengok sini ada banyak, e-Paradise, tahun bila dimasukkan tadi tu, ya. Dan kalau kita tengok terus di bawah, senarai alert list yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security ini cukup mudah untuk kita buat carian, ya. Kerana apa? Dia ada susunan dalam alphabetical order. Kalau contoh, kalau kita tengok C di sini, ya, C dia akan terus kepada senarai-senarai syarikat yang bermula dengan C. Contohnya CBM Holdings Berhad, City Index Trader, Cryptoco Sdn Berhad. Ini semua yang baru dimasukkan tadi ni. Kalau kita tengok di atas ini potential clone. Ini potential clone ni kerana apa? City Index Trader ni wujud, tapi ada individu yang tidak bertanggungjawab mengaku mewakili mereka. Ini kalau kita tengok, ya, skim yang ditawarkan tadi tu pulangan yang tinggi, 7,000, pelaburan minimal 548 jam. Jadi kita tengok pelaburan tersebut agak sukar untuk dipercaya lah, yang mana terlalu senang nak dapat ni. Yang mana bila is too good to be true, then it is not true lah. Kita kena ingat dan jangan tamak, ya. Kena realistik. Dan kalau anda tengok di bawah ni ada banyak lagi nama-nama syarikat sebut sini. Dan kita scroll ke bawah sehinggalah seawal ni yang senarai-senarai yang lama tadi ni, di bahagian alphabetical C tadi tu, di 2008. Ni alamat mereka tadi ni. Maknanya mereka ni pada 2008 ni rekod mengatakan mereka pernah beroperasi di sini. Ini website mereka ni, dan kebanyakannya website ni dah tidak dapat dicapai lagi lah. Nombor telefon pun ada berdasar pada rekod apa yang ada lah, ya. Dan D apa semua, ya. Dan kalau anda tengok ni, untuk anda buat carian semula, anda boleh pergi ke bahagian atas balik dan scroll balik ke bawah. Sini kita tengok, ya. Kalau contoh kita nak tengok balik yang O, dia ada Okta FX. Ni ada banyak dalam Facebook ni, tawaran yang dibuat oleh Okta FX. Mereka ni tidak berlesen dengan Suruhanjaya Security. Kalaupun mereka mengatakan mereka berlesen dengan badan kawal sila dari negara lain untuk menawarkan sebarang bentuk aktiviti, contohnya macam sini ni, capital market activities, dealing in derivative, di Malaysia ni, mereka ni tidak berlesen. Jadi mereka perlu dapat kelulusan pihak SC terlebih dahulu. Dan ada juga potential clone yang menggunakan Okta FX. Kerana apa? Okta FX ni berlesen di luar Malaysia, ya. Tetapi bila di Malaysia ni, mereka tidak berlesen. Okta FX sendiri tak boleh beroperasi di Malaysia. Dan ada satu lagi tu, pihak yang tidak bertanggungjawab klonekan pula Okta FX ni, ya. Dan kita tengok sini, sampailah tahun 2017 ni, Questra apa semua. Jadi untuk pengetahuan anda,
di luar sana. Senarai tadi ini bukan semua ada di sini. Jika sekiranya anda buat carian, anda tak jumpa syarikat yang tidak semestinya mereka ni berlesen. Jika sekiranya anda tengok tawaran tu memenuhi kriteria seperti yang saya tunjukkan tadi tu, it's too good to be true. Ya. Letak 300 dalam masa 1 hari, 2 hari dapat 3,000. Benda yang sukar untuk dipercaya dan ditawarkan melalui sosial media, Facebook contohnya, dan anda tidak tahu dengan siapa anda berurusan, maka hindarilah skim seumpama tu. Kerana anda mungkin akan berakhir dengan kehilangan wang. Jadi, perkongsian saya untuk hari ini ialah bagaimana untuk melihat atau mengesahkan skim tersebut berlesen. Ya, ingat, pastikan ianya sah, periksa senarai investor alert list Suruhanjaya Security terlebih dahulu sebelum anda melabur.